Boleh jadi kita pernah dengar, kita pernah ikuti perbahasannya. Cuma perbahasan berkenaan dengan Bismillah ini satu perbahasan yang panjang. Cuma saya memetik sedikit sahaja daripada perbahasan para ulama berkenaan dengan kalimah yang kita nampak macam simple, macam tak ada nilai kalimah tersebut. Tetapi sebenarnya kalimah ini adalah kalimah yang besar nilai dan maknanya di sisi para ulama, sehingga para ulama menghuraikan kalimah ini satu persatu hurufnya dan juga kalimah yang ada di dalam basmalah ini. Jadi kita dah lihat dalam kuliah yang lepas, yang pertama ialah perkataan huruf yang pertama yang Allah Ta'ala gunakan di dalam basmalah ini, iaitu huruf ba. Dan sebagaimana yang saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, ba ini sahaja di kalangan orang Arab, mereka gunakan ba ini sebanyak 14 makna. Maknanya ada 14 makna penggunaan ba ni sahaja. Dan dua daripada 14 itu digunakan ataupun dimaksudkan pada kalimah Bismillah. Ba yang ada sebelum kalimah isim itu, satu dengan makna al-ilsaq, yang keduanya dengan makna al-isti'anah. Saya dah sebut dah, al-isti'anah maknanya dengan pertolongan, dengan bantuan. Maknanya dengan pertolongan Allah lah kita membaca, kita menulis. Kalau penulis kitab ini ataupun pengarang kitab ini, maknanya dia buat Bismillah di awal itu, maknanya dengan pertolongan Allah lah aku nak menulis dan mengarang kitab kecil ini. Satu dengan makna al-isti'anah. Yang kedua dengan makna al-ilsaq, maknanya bersama. Sentiasa bersama dengan Allah dalam aku nak menulis kitab ini. Kalau kita fokus kepada karangan kitab ini, maknanya dengan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah aku menulis dan mengarang kitab ini. Maknanya penulis mendatangkan rasa kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kalimah yang dinukilkan ataupun yang dititipkan di dalam risalah ini. Kebersamaan dia dengan Allah dalam dia mencatatkan apa yang dia nak sampaikan kepada orang yang membacanya nanti. Maknanya bila kita rasa kebersamaan dengan Allah Ta'ala, pasti akan datang sifat-sifat yang elok dalam kita mengarang, menulis, membaca dan sebagainya. Datang sifat amanah. Nak menulis sesuatu dalam kitab kita ini, mestilah kena ada amanah dalam menukilkan ilmu. Mencatat kita ambil daripada mana dan ke mana. Macam tuan-tuan lihat, boleh jadi anak-anak yang menyambung pengajian di peringkat master, PhD, menulis tesis dan sebagainya. Setiap kalam yang diambil daripada orang lain mesti dicatatkan nota kakinya, diambil daripada mana. Tak boleh dia main ambil pendapat orang lain jadikan macam pendapat dia. Itu dipanggil plagiat, jenayah dalam akademik. Maka itu kalau tesis itu diperhalusi dan dapat dikesan, maka pasti akan di-reject, akan ditolak penulisan tersebut kerana tidak amanah pada orang yang menulisnya. Jadi itu perlu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua sekalipun. Kita nak buat apa sekalipun, bila kita mulakan dengan Bismillah, maknanya kita bersama dengan Allah. Dalam pemanduan kereta, kita bersama dengan Allah. Dalam berjalan kaki, kita nak datang ke masjid, mula melangkah daripada rumah, Bismillah, maknanya aku berjalan ni bersama dengan Allah.
Minum bersama dengan Allah, maknanya dengan Allah Ta'ala lah aku minum. Maknanya setiap teguk yang kita minum itu kita akan melihat di sana Allah Ta'ala lah yang memberi anugerah air tersebut dan mengizinkan untuk kita mengecapi rasa air tersebut, manis ke, masam ke, masin ke dan sebagainya, dan boleh kita menelan air tersebut dengan enaknya, dengan eloknya, tanpa terbahak dan sebagainya. Itu dari makna kita membaca bismillah dengan Allah Subhanahu wa taala lah kita mulakan apa-apa pun. Baik. Itu ba. Kemudian bila kita masuk kepada kalimah yang kedua, tadi huruf yang ni dia panggil isim, kata nama. Yang kedua ni nama dia isim. Bismi asalnya ada alif. Asalnya ada alif. Tapi di sini tak dibubuh alif, dibuang alif pada penulisan, pada apa? Pada penulisan dan juga pada bacaan. Tak ada alif pada bismillah, pada basmalah ni. Adapun kalau tuan-tuan lihat pada kalimah pada surah Al-Alaq, pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tuan-tuan akan lihat di sana dari sudut penulisan ada alif. Situ pun ada perbahasan para ulama juga. Kenapa di sana ada alif, di sini tidak ada alif? Situ ada apa perbahasan dan ada rahsia sebahagian daripada ulama menceritakannya lah. Cuma saya tak nak sebut secara panjang lebar sebab kita nak baca kandungan daripada kitab ni. Kalau boleh kita khatam awal sebab saya duduk di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, bakil lebih kurang 10 tahun je lagi kot. Khidmat saya di sekolah 10 tahun je lagi, lebih kurang 56 habis. Setakat hari ni perasaan nak balik ke kampung tu ada lagi. Sebab mak ayah tu ada lagi, jadi nak balik tu ada lagi. Nak balik selepas daripada pencen. Jadi kalau boleh nak khatam sebelum 10 tahun tu lah. Kita hanya baca dalam setahun lebih kurang 11 kali je. 11 kali ataupun lebih kot. Itu sebab sini 2 kali sebulan kan. So maknanya kalau sekali sebulan maknanya lebih kurang 10, 11 kali, 12 kali je. Maknanya kalau 10 tahun lagi 120 kali. 120 kali pertemuan. Ataupun mungkin lebih sebab sini 2 kali untuk kita mengkhatamkan sehinggalah ke muka surat 56 tu. Mudah-mudahan sempat khatam. Itu pun kalau panjang umur. Kalau tak panjang umur, maknanya tak sempat juga dengan apa? Dengan 10 tahun tu. Baik. Kita usaha sehabis elok. Yang keduanya ialah kalimah isim. Kalimah isim ni maksud dia nama. Sebab tu kita terjemah dengan nama. Ini pun jadi perbahasan ulama juga. Ulama lurah terutamanya ulama bahasa. Ambil daripada mana asal kalimah isim ini? Ada ulama kata ambil daripada kalimah sumu dengan makna tinggi. Ada ulama kata ambil daripada simah ataupun ambil daripada wasam, iaitu makna dia alamah ataupun tanda. Tak kisahlah. Sumu dengan makna tinggi kerana nama ni dia akan beri isyarat kepada yang dinama tu ataupun musamma tu kedudukan dan ketinggian. Kenapa orang yang dapat katakanlah musim sekarang ni musim konvo kan. Musim orang duk konvo. UM dah habis dah, UIA tengah konvo lagi sekarang ni. Kenapa orang yang belajar di peringkat PhD dapat gelaran DR, doktor dan sebagainya, maka dia nak letak seboleh-bolehnya, dia nak orang tahu dan diletak di hadapan nama dia gelaran tersebut. Bukan salah pun gelaran tersebut, tak salah pun gelaran tu. Kenapa? Sebab kita nak melihat di sana ada ketinggian berbanding dengan orang yang tiada gelaran tersebut. Contoh lebih mudah faham. Kita tengok katakanlah kipas lah katakan. Kipas ni tak ada brand. Kipas ni tak ada brand. Orang tanya brand apa ni? Cap apa ni kipas ni? Entah, tak tahu nama apa. Tapi kalau orang tahu, orang bagi tahu kipas ni brand apa? Brand dia brand KDK. Orang tahu, oh KDK, kalau produk KDK memang bagus lah kipas. Tahan lama, patuh angin dia pun kuat, puas hati lah. Kalau 5 bilah
dan sebagainya lah. Maknanya sebut KDK je dia menunjukkan kedudukan logo tersebut ataupun nama tersebut. Ini iPhone apa ni? iPhone cap ayam je. Tak ada harga, tak ada nilai. Tapi kalau tak ni ni telefon apa ni? Samsung. Orang tahu Samsung hebat lah. Lepas tu ada pula siri-siri dia Samsung berapa tu saya tak tahulah. Cuma bila orang sebut tu dia menunjukkan kedudukan musamma tu, benda yang dinamakan. Begitulah Allah ni apa? Nama dia. Dia menunjukkan ketinggian Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu daripada sumung, daripada ketinggian, ataupun kita boleh ambil juga daripada wasamun, maknanya alamah. Nama ni diambil daripada kalimah wasamun dengan makna alamah. So dia menunjukkan tanda pada musamma tu, pada orang tersebut. Nama dia apa? Nama dia Muhammad. So tanda orang ni orang yang sepatutnya baik, sebab dia apa? Selalu dipuji sepatutnya. Muhammad ni kan isim maf'ul. Muhammad daripada hammada yuhammidu, Muhammadun. Muhammidun isim fa'il, Muhammadun isim maf'ul. Itu tujuan tujuan Abdul Muttalib menamakan cucunya baginda Nabi SAW dengan Muhammad supaya apa? Supaya dia banyak dipuji. So nak dipuji mesti ada banyak unsur-unsur kebaikan pada orang tersebut, apatah lagi diguna atas wazan fa'ala. Fa'ala ni salah satu daripada maknanya ialah litakthir, nak menunjukkan banyak perbuatan baik yang ada pada baginda Nabi SAW. Walaupun pada masa itu Muhammad ni adalah seorang kanak-kanak yang tak tahu siapa, yang nak jadi siapa tak tahu. Walaupun banyak perkara luar biasa dah berlaku sebelum daripada lahirnya dia, tapi seorang kanak-kanak kita pun tak tahu besarnya macam mana nanti. Tapi dalam diri datuk dia Abdul Muttalib tu dah ada satu harapan besar, iaitu anak ini nanti dengan keistimewaan yang dilihat, berlakunya perkara luar biasa saat dia dilahirkan, dikandung dan sebagainya. Maka dengan harapan yang besar dalam diri atuk dia adalah orang yang bakal dipuji dengan sebanyak-banyaknya. Sebab tu dia meletakkan nama Muhammad. So daripada nama itu sebagai tanda dan alamah sepatutnya. Sebab tu pentingnya nama tu kita letak nama yang baik-baik sebagai tanda, sebagai alamat, dikenal orang ini orang yang macam mana, baik dan sebagainya. Sebab tu tak dibenarkan oleh agama kita meletakkan nama yang maknanya yang tidak baik, yang sewenang-wenangnya, main gabungnya antara nama ayah dengan nama mak, gabung keluar nama Korea. Maka tak boleh. Sebab agama ni menjadikan nama itu sendiri adalah sebagai satu doa dan juga alamah bagi musamma, bagi yang dinamakan itu. Itu isim. Itu banyak lagi lah perbahasan dia, saya sebut dua cukup. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang ketiga, iaitu kalimah Allah dengan nama, iaitu nama Allah, bukan dengan nama yang lain. Maknanya aku bersama dengan Allah, dengan yang bernama Allah dalam menulis ini. Tu ibarat kalau kita ambil daripada jiwa seorang yang menulis ataupun pengarang kitab ni. Maknanya aku bersama dengan Allah, dengan yang bernama Allah dalam menulis dan mengarang kitab ini. So Allah ini, kata ulama lughah, dia adalah isim khas, alam. Dia adalah nama khas. Bila sebut nama khas, dia tak boleh dipakai oleh orang lain. Lepas tu dia nama alam. Alam ni maknanya nama yang rasmi, khas. Macam Kuala Lumpur. Tu alam khas dipanggil. Tak ada dah di tempat lain dalam dunia ni nama dia Kuala Lumpur. Tak ada. Orang tahu Kuala Lumpur ni ada di Malaysia. Nama Malaysia, itu nama alam khas untuk sebuah negara yang berada di khatulistiwa, yang berada di atas garisan khatulistiwa, tengah-tengah bumi itu.
Yang apa? Kalau kita tengok dari sudut petanya macam jantung. Itulah negara yang dinamakan Malaysia. Dia adalah nama khas. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah isim, kata nama. Dan dia adalah alam khas. Dia tak boleh digunakan oleh sesiapa pun dengan nama tersebut. Dan tidak pernah ada dalam sejarah orang yang menamakan dengan nama Allah. Tak ada. Tengok Allah Ta'ala sendiri kan, digunakan nama tersebut untuk zat dia. Dan dia tak benarkan sesiapa pun menggunakan nama tersebut untuk diri dia. Tak ada dalam sejarah. Daripada Adam alaihissalam dinamakan dengan Allah. Sebab tu kita bezakan Allah dengan Tuhan. Tuhan boleh digunakan untuk apa? Untuk Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Buddha dan sebagainya lah. Itu Tuhan. Adapun Allah hanya khusus untuk zat yang wajib wujud. Tu je. Dia tak boleh digunakan untuk yang lain. Sebab tu kita orang Islam, umat Islam satu ketika dulu berjuang sungguh-sungguh supaya orang Kristian tak mengguna kalimah Allah. Sebab kalimah Allah ini antara yang antara nama yang diberi oleh para ulama ialah lafzul jalalah. Allah ini adalah lafaz yang menunjukkan keagungan. So kalau lafaz Allah ini digunakan untuk Isa, katakanlah, kepercayaan orang Kristian, ataupun untuk Maryam, katakanlah, ataupun untuk apa lagi, untuk berhala-berhala agama-agama lain, maka dia tak mewakili Tuhan yang maha berkuasa. Sebab berhala-berhala yang ada lemah. Sebut Isa, walaupun dia Nabi, dia adalah lemah sebab dia masih dalam kategori makhluk, dia bukan khaliq. Sebut Maryam, lebih-lebih lagi, dia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Bila sebut makhluk, maka dia adalah lemah, tak layak untuk mengambil nama Allah yang dinamakan sebagai lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Ada juga ulama mengatakan Allah ini adalah ismul mufrad. Kita pernah dengar istilah ismul mufrad. Sekarang ni orang duduk gaduh pasal isu ni, isu zikir dengan apa? Bukan setakat dengan ismul mufrad, tapi dengan hu dan juga tu perbahasan ulama. Ada sandaran kitab-kitabnya ditulis oleh para ulama dengan sandaran-sandaran dia lah. Cuma kita tak nak bahas benda tersebut khilaf. Bila khilaf ni kita bergaduh macam mana pun dia kekal khilaf. Sebab kita ni orang mutaakhir, kita hanya menukilkan kalam ulama-ulama besar yang terdahulu daripada kita. Kalau kita menukilkan kalam yang setuju, maknanya kita berada di pihak yang setuju. Kalau kita menukilkan kalam ulama yang tak setuju, kita berada di pihak yang tak setuju. Sampai bila-bila pun dia akan terus berada dalam keadaan demikian. Cuma bagi orang yang nak beramal dengan ismul mufrad, dengan zikir hu ke apa ke, di atas sandaran yang dia pegang, maka ahlan wa sahlan, silakan. Adapun yang tak nak beramal, nak terus menggunakan lafaz-lafaz yang betul-betul warid daripada Rasulullah, teruskan. Yang pentingnya masing-masing beramal. Yang bimbangnya takut bergaduh saja, tak beramal pun. Itu yang bimbangnya. Beramalnya tidak. Dengan lafaz zikir warid pun tak beramal, apatah lagi dengan lafaz zikir yang dikatakan tidak warid daripada Rasulullah ataupun daripada Quran dan Sunnah pun tak beramal lah. Yang naknya ialah beramal. Kalau kita rasa kita nak pegang dengan dengan lafaz-lafaz yang warid daripada Rasulullah yang ada dalam Quran saja, teruskan beramal. Banyakkan zikir. Sebab kalimah zikir ini, perintah berzikir dalam Quran jauh lebih banyak berbanding dengan perintah solat dalam Quran. Tuan-tuan tengok dalam Quran, ayat yang Allah Ta'ala perintah supaya berzikir jauh lebih banyak daripada perintah Allah Ta'ala tentang mendirikan solat. Sebab tujuan solat adalah untuk zikir juga. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan solat, tujuannya dengan solat itu engkau boleh ingat padaku.
Bukan setakat dalam solat Allah Ta'ala nak suruh kita ingat pada dia. Bahkan di luar solat. Tapi kalau engkau di luar solat pun tak boleh ingat pada aku, pastikan waktu engkau solat tu waktu engkau ingat pada aku. Dalam masa 5 minit, 10 minit tu pastikan engkau jadikan masa tersebut engkau ingat pada aku. Kalau tak jadi juga waktu 5 minit, 10 minit, bila lagi waktu kita nak ingat pada Allah? Sebab tu ayat tentang zikir bukan pada waktu solat saja. Bahkan saya sebutkan tadi lebih banyak daripada perintah supaya mendirikan solat. Sebab Allah Ta'ala suruh kita ingat pada dia ni setiap masa dan ketika. Barulah diri kita tak lari daripada manhaj Allah Ta'ala. Daripada tujuan hadirnya kita ke dunia ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, akulah segala-galanya. Dia akan jadi keakuan diri kita. Baik. Saya balik pada tadi, Allah ini adalah, kata ulama, ada yang mengatakan ini isim mufrad. Kenapa dinamakan dengan isim mufrad? Isim ni kata nama. Bila sebut kata nama, sepatutnya kata nama ni dia ada mufrad, dia ada musanna dan dia ada jamak. Dia ada 2 dan dia ada lebih daripada 3 ke atas. Maknanya dia ada mufrad 1, kemudian dia ada 2, kemudian dia ada lebih daripada 3 ke atas. Maknanya kalau saya ambil contoh apa? Contoh gelas ni lah. Mufrad dia kita panggil ka'sun. 2 dia kita panggil ka'sani. Itu menunjukkan 2 gelas. Tapi kalau kita kata ku'us, hadhihi ku'us, orang tahu. Ni maknanya beberapa gelas. Tapi kalau orang sebut hadha ka's, orang tahu ini 1 gelas. Tapi Allah ni walaupun dia isim, walaupun dia ni kata nama, tapi dia tak ada musanna dan tak ada jamak. Sebab tu saya sebutkan tadi, orang Muslim pertahankan, orang Kristian tak boleh guna Allah. Sebab dia hanya satu nama yang menunjukkan untuk zat yang satu. Kalau kita bagi orang Kristian guna, dah jadi menunjukkan kepada 2 dan 3 mungkin. Kita orang Islam menggunakan lafaz Allah ini untuk menunjukkan zat yang wajib wujud, yang sempurna dengan segala sifat jalal jamalnya. Dan orang Kristian pula menggunakan kalimah Allah itu untuk Tuhan dia, untuk Trinity dia ataupun kepercayaan dia yang lain. Mana boleh begitu? Sebab isim ni isim mufrad, dia tak boleh jadi 2. Kalau kita benarkan, maknanya dah jadi 2 Tuhan lah yang bernama Allah. Sebab tu orang Islam yang betul-betul faham bermati-matian mempertahankan kalimah Allah ini daripada digunakan oleh orang yang lain daripada Islam. Islam sahaja yang layak menggunakan lafaz Allah ini. Sebab dia adalah isim yang mufrad, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalimah Allah ni, ada orang katakan tak boleh berzikir dengan Allah saja kan. Sebab apa? Dia tak menunjukkan makna yang sempurna. So kalau nak berzikir, tak bolehlah dengan Allah saja, tak sempurna maksud dia. Apa benda kau nak cerita tentang Allah tu? Kecuali kita guna subhanallah, maknanya kita sedang menceritakan tentang maha suci Allah daripada segala naqais, daripada segala kekurangan. Bila kita sebut alhamdulillah, maknanya kita kata segala jenis puji itu adalah milik Allah Ta'ala. Bila kita kata Allahu Akbar, maknanya Allah Ta'ala itu yang maha besar. Apa-apalah la ilaha illallah, maknanya tiada Tuhan melainkan Allah dan sebagainya lah. Jadi kalau satu-satu kalimah itu saja kita ambil, iaitu kalimah Allah, maka dia kata tak menjadi makna yang sempurna, maka tak boleh digunakan sebagai zikir. Tu ada yang bercakap macam tu. Ulama kita mengatakan bahawa jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kalimah Allah itu saja sudah cukup untuk memberi faham kepada kita. Syekh Abdul Qadir Jalani dia mengatakan apa? Ismul a'zam ini ataupun ismul mufrad dinamakan dengan lafzul jalalah, dinamakan dengan ismul a'zam, dinamakan dengan ismul mufrad dan sebagainya lah. So Allah ini
Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata a'raful ma'arif, semakrifah nama. Macam mana nak terjemah semakrifah nama ni? Maknanya sejelas-jelas nama lah. Kalau kita ni tak makrifah, kalau sebut nama Zaid contohnya, Zaid mana? Walaupun nak kira Zaid ni makrifah dah banding dengan dia contohnya. Dia dengan Zaid lebih kita kenal lah. Dia makan nasi, tiba-tiba dia je, kecuali depan sana ada dah ayat Zaid begini, lepas tu dia makan nasi menggunakan tangan contoh. Maknanya kita tahu dia tu balik kepada siapa? Balik pada Zaid. So dia tu jadi makrifah. Dhamir tu adalah makrifah. Tapi Allah ni dia adalah a'raful ma'arif. Dia bukan macam Zaid saya sebut contoh tadi. Zaid boleh jadi kat kampung kat kampung Nakhoda ni. Kat kampung Nakhoda ni pun berapa ramai Laksmana. Kat kampung Laksmana ni berapa ramai orang nama Zaid. Dalam satu kelas berapa ramai orang nama Zaid. Ramai orang nama Zaid. Saya duk berasa nama saya ni nama orang lama dah tuan-tuan. Nama orang 76 kan. Tapi duk ada dalam TV Upin Ipin nama Fizi juga. Budak-budak muda hari ni yang baru masuk sekolah menengah pun dah ada juga nama. Awak nama Hafizi juga. Nama ni untuk nama orang tua macam saya ni zaman 70-an dulu. Patutnya awak ni tak ada dah nama Hafizi ni. Nama yang canggih manggih lagi sepatutnya. Sebut nama Hafizi ni maknanya ramai lagi orang lain Hafizi. Saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, ada orang yang datang bertemu dengan ayah anda di rumah, minta izin nak bubuh nama serupa, nak bubuh nama sebiji. Nama sebiji. So ada nama sebiji. Masa tu lah, masa zaman saya kecil-kecil dulu, maknanya di kawasan saya duduk tu pun ada dua orang yang nama sebiji, ada Muhammad, ada Nur, ada Hafizi. Ada orang Nur Hafizi saja, ada orang tak ada Muhammad. Tapi saya ada 3, Muhammad, Nur, Hafizi. Ada orang Hafizi saja. Di sekolah tempat saya mengajar, 3 orang nama Hafizi. Ustazah pernah ustazah tu telefon dan WhatsApp saya. Saya tanya ustazah ni nak telefon nak WhatsApp siapa sebenarnya? Nak cakap dengan Ustaz Hafizi mana? Dia kata saya nak cakap dengan Ustaz Hafizi Ulul Albab yang mengajar tahfiz. Oh, saya Ustaz Hafizi bahasa Arab. Tu orang dapat tukar. Sebab apa? Sebab nama kita tak mewakili sebagaimana Allah yang hanya mewakili zat dia saja. Jadi sebut saja Allah, tak ada dah benda lain. Dia mewakili satu zat yang sempurna, yang jamal, yang indah, yang kamal, yang sempurna, yang jalal, penuh dengan segala keagungan. So kalau kita tak sertakan dengan subhanallah pun, kita sebut Allah tu sepatutnya tidak ada sebarang kekurangan pada Allah Ta'ala. Tak perlu cerita dah tentang Allah Ta'ala ni macam makhluk ke menyerupai makhluk. Tak perlu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni cukup sempurna, kamal dia. Kalau kita bubuh sama dengan manusia, sama dengan makhluk, tu kekurangan lah kita letak pada Allah Ta'ala. Itu yang ulama menafikan ayat-ayat mutasyabihat tu dengan makna yang literal. Allah Ta'ala mengambil ruang, duduk bertempat, ada tangan, ada kaki. Ini ayat-ayat yang ulama-ulama kata tak boleh kita faham secara literal. Sebab kalau kita faham secara literal, kita dah meletakkan pada Allah Ta'ala ni kekurangan. Bila Allah Ta'ala mengambil ruang dan tempat, dia dah jadi macam kita lah. Perlu kepada ruang dan tempat untuk kita duduk. Macam tempat saya duduk ni, tempat yang saya duduk ni, maknanya saya dah mengambil ruang tempat ini. Di tempat ni tak ada orang duduk lah sekarang ni. Tapi bila saya bangun, tempat ini akan diambil ruangnya oleh udara dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak begitu. Itu jadi perbahasan, perbincangan di kalangan ulama berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Cuma saya nak sebutnya ialah nama Allah itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak berzikir dengan kalimah Allah sahaja pun tak ada masalah, ulama membenarkan. Bahkan dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, kita baca dalam kitab tersebut menunjukkan jumhur ulama mengharuskan kita berzikir dengan kalimah Allah ni. Dengan kalimah Allah sahaja, Allahu Allah, Allahu Allah tu
harus kata jumhur ulama. Tu belum pergi kepada hu dan lah. Yang tu perbahasan lain pula. Cuma sini kita ambil daripada kalimah basmalah ni, satunya ialah kalimah Allah. Baik. Kemudian yang terakhirnya ialah dua perkataan, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sini dia terjemah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua kalimah daripada asal yang sama. Dua kalimah daripada asal yang sama. Iaitu asal dia kalimah Rahamim. Rahima asalnya. Rahima yarhamu. Rahman keluar rahmah. Rahim keluar daripada situ dipanggil mushtaqat daripada rahimah. Baik. Rahman dan Rahim dari sudut baca, dari sudut nutuk, dari sudut baca, kita lihat Rahman ni lebih satu huruf berbanding dengan Rahim. Tapi pada tulisan kita nampak macam sama. Raha mim nun dia je. Raha ya mim 4. Rahman raha mim nun pun 4, raha ya mim pun 4. Cuma kalau tuan-tuan perhati dalam penulisan Mushaf Uthmani, atas mim Rahman tu dia bubuh alif kecil. Tu maknanya kalau kita eja Rahman dengan resam imla'i, dengan penulisan cara baca dengan dengan cara eja sama, maknanya kita kena eja Rahman tu raha mim alif nun. Maka nampaklah Rahman tu ada 5 huruf, Rahim ada 4 huruf. Kaedah yang ulama lurah letak, ziyadatul huruf tuaddi ila ziyadatil makna, ziyadatul mabna tuaddi ila ziyadatil makna. Tu kalau nak kalau nak guna sajak, bunyi na sama belakang tu dipanggil sajak pula dalam ilmu balaghah. Ziyadatul mabna maknanya binaan kalimah tersebut terdiri daripada huruf berapa? Rahman ada 5 huruf, Rahim ada 4 huruf. So ulama kata ziyadatul mabna lebih pada binaan huruf tu pada satu-satu kalimah, dia akan menunjukkan pertambahan pada makna. Maka ulama ambil faham daripada kaedah itulah. Rahimah ni Rahman dan Rahim ni daripada asal yang sama. Maknanya kalau kita nak terjemah Rahman dengan penyayang pun boleh. Nak terjemah Rahim dengan pemurah pun boleh. Nak terjemah dua-dua dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemurah. Tak ada masalah. Sebab daripada asal yang sama Rahimah. Nak terjemah dua-dua tu dengan penyayang pun tak ada masalah. Tapi ulama membezakan dengan makna pemurah satu dengan makna penyayang satu. Sebab apa? Lihat pada mabna dia. Lihat pada binaan huruf-huruf yang ada dalam dalam kalimah tersebut. Kalimah Rahman 5, kalimah Rahim 4. So menunjukkan kalimah Rahman ni ada makna lebih berbanding dengan Rahim. Sebab tu ulama mengatakan Rahman ini dia melibatkan kepemurahan Allah Ta'ala pada jalailun ni'am, nikmat yang besar-besar. So nikmat yang besar-besar yang kita boleh nampak ni Allah Ta'ala berikan kepada semua hamba-hamba dia, tanpa mengira hamba tersebut ahli ta'ah ke ahlul ma'asi. Dia ni orang kafir ke orang mukmin, muslim ke asi ke apa ke nama dia, status dia, nikmat yang besar ni Allah Ta'ala bagi. Orang kafir ada rumah, orang mukmin ada rumah. Orang kafir sihat wal afiat, orang mukmin sihat wal afiat. Orang kafir berjaya cemerlang dalam pelajaran, dalam kerjaya. Orang mukmin pun berjaya cemerlang juga dalam pelajaran dan sebagainya. Semua nikmat-nikmat tu dipanggil nikmat besar. Yang mana nikmat besar ni Allah Ta'ala bila dia bagi pada semua tanpa mengira status mukmin tak mukmin, maka nak banding dengan nikmat Rahim, nikmat Rahman ni lebih rendah lah. Sebab Allah Ta'ala bagi belaka. Macam apa? Macam kalau kita bagi contoh,
Ayam kita belok lah. Ayam yang bertelur, yang tak bertelur, kita bagi makan lah. Kau dedak dia. Dedak ayam kita bagi, semua yang bertelur pun kita bagi, yang tak bertelur pun kita bagi. Tapi bila kita kenal yang tak bertelur ni ada 5 ekor ni, yang kita pi tilik tiap-tiap harinya yang bertelur tu lah. Sebab hasil daripada ayam tu kita nak telur, bukan setakat nak daging ayam tu saja. Yang bertelur ni dia boleh bagi 2. Daging dia boleh bagi pada kita, telur pun dia boleh bagi pada kita. Tapi kalau yang tak bertelur ni dia hanya boleh bagi daging saja. So kasih tuan kepada ayam yang boleh bagi 2 mesti lebih lah berbanding dengan ayam yang boleh bagi 1 je. Begitulah ibaratnya Rahman Allah Ta'ala ni, ulama mengatakan sifat keborosan, kepemurahan Allah Ta'ala ni dia bagi tanpa dia melihat siapa. Asal nama dia hamba, aku bagi. Sebab tu haiwan tu duduk di mana sekalipun, duduk di celah batu, duduk dalam tanah macam mana sekalipun, dia boleh makan. Ada rezeki untuk dimakan. Manusia tu macam mana sekalipun gelandangan dia, mesti dia boleh makan, ada rezeki. Allah Ta'ala bagi. Orang tu tak pernah kenal kaki masjid, kadang-kadang makan dia lebih banyak daripada orang kaki masjid. Itu Rahman Allah Ta'ala. Tapi bila sebut Rahim, penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ni khusus untuk orang yang ada iman. Yang ni Allah Ta'ala beri kepada orang yang ada iman. Sebab tu ulama mengatakan Rahim ini untuk daqaiqun ni'am. Nikmat yang daqiq, yang halus, yang seni, yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Nikmat apa? Nikmat ilmu. Tak ada, orang tak boleh tengok tahap ilmu seseorang tu banyak mana. Tes dengan termometer kan, dengan stetoskop kan, dengan apa kau tuan-tuan tak boleh tengok orang ni sebanyak mana ilmu ada pada dia. Dia nikmat seni. Seorang tu semakin alim dia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, makin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kasih orang yang berilmu. Takwa yang ada dalam jiwa seseorang, makin tinggi ketakwaan tersebut, akramakum indallah, dia akan jadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tengok tak takwa tu? Tak boleh tengok. Dia benda seni, nikmat yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Satu benda yang seni. So nikmat-nikmat ini Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman sahaja untuk dia rasai. Dan nikmat inilah yang melayakkan orang-orang yang beriman ini ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nikmat yang besar-besar ada yang menjadi asbab semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi asbab Jadi asbab orang tu semakin kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Nikmat yang besar-besar ni. Baik. Kemudian ulama bahas lagi kenapa diambil kalimah Rahman dulu baru didatangkan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak digunakan Bismillahirrahmanirrahim? Disebut Rahman dulu barulah Rahim. Ada ulama kata Allah Ta'ala mendahulukan Rahman daripada Rahim ni sesuai dengan perjalanan kita. Perjalanan manusia ni kan dunia dulu baru akhirat. So Rahman ini sesuai lah, Allah Ta'ala letak di awal. Sebab apa? Semua dapat kat dunia ni. Nak apa? Orang kafir boleh dapat nikmat daripada sifat Rahman Allah Ta'ala. Dia nak apa daripada sifat Rahman Allah Ta'ala, walaupun dia tak beriman, dia kufur, dia menentang Allah Ta'ala pun dia boleh dapat. Dia nak jawatan, nak jadi ahli parlimen, dia menang di beberapa tempat di Johor. Tuan-tuan boleh tengok macam mana orang ni Allah Ta'ala bagi je kat dunia ni. Tu Rahman di dunia. Tapi Rahim tunggu di akhirat. Allah Ta'ala suruh asing, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Pisahkan di antara orang mujrim dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Masa ni duk bercampur gaul kita. Mana yang beriman, mana yang tak beriman pun tak tahu. Kadang-kadang yang tak beriman lagi diangkat setinggi-tingginya, lagi dimuliakan orang yang tak beriman. Tapi di akhirat kata Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ni orang yang melakukan jenayah mesti berpisah daripada orang yang orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik ni. Jadi itu Rahman. Kenapa ditakdimkan Rahman berbanding dengan Rahim? Kemudian last sekali tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala dalam basmalah ini Allah Ta'ala guna kalimah 2 nama ni daripada banyak-banyak nama dia yang 99 yang maklum kita pada kita tu. Bukan maknanya 99 saja nama Allah Ta'ala, tidak. Nama Allah Ta'ala ni tidak terbatas banyaknya. Cuma yang warid, yang termaktub dalam Quran dan hadis 99 tu.
Dan Nabi pun sebut Allah Ta'ala ni ada 99 nama. Daripada banyak-banyak 99 nama ni, kenapa Allah Ta'ala pilih Rahman dan Rahim, tak pilih nama lain? Kenapa tak ambil Bismillahil Jabbarul Qahhar? Kenapa tak ambil daripada nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala? Barulah orang nak buat apa-apa pun rasa takut je. Sebab apa? Allah Ta'ala bersifat dengan Qahhar, bersifat dengan Jabbar. Kata ulama jawab. Dia buat soalan, ulama jawab. Gitu cara ulama. Nak tunggu kita fikir. Nak tunggu kita tanya. Kita bukan jenis orang suka berfikir, suka bertanya. Jadi ulama ni nak suruh kita tahu ilmu yang sedang bermain dalam kepala dia ataupun yang dibuka oleh Allah Ta'ala pada dia. Dia buat soalan, dia jawab. Dia buat soalan, dia jawab. Tujuan supaya kita boleh tahu bagaimana hebatnya susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni setakat yang dibuka pada mereka. Boleh jadi banyak lagi yang tak dibuka kepada mereka untuk mereka faham. Daripada kalimah-kalimah tersebut, daripada pemilihan huruf-huruf tersebut, daripada pemilihan jumlah patah huruf yang digunakan dalam tu. Tu semua tu hasil daripada Allah Ta'ala buka. Sebab tu kita duk minta tu, Allah maftah alaina futuhal arifin, pembukaan orang-orang yang arif. Sebab mereka ni orang yang mendapat ilmu kadang-kadang direct daripada Allah Ta'ala yang kita namakan ladunni. Tu untuk mereka faham. Macam ada tafsir Ibnu Ajibah. Dia mentafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran dengan ma'thur, dengan Quran juga dengan hadis Nabi di peringkat awalnya. Kemudian di akhir setiap tafsir dia akan datangkan isyarah. Maknanya isyarah yang dia dapat ketika dia baca ayat ni, apa isyarah yang dia dapat daripada Allah Ta'ala. Atau tafsir Ibnu Ajibah, keistimewaan tafsir dia dibagi dua. Yang atas tu dengan ma'thur, yang bawah tu dia akan hurai dengan apa? Dengan isyarah yang diperolehi daripada Allah Ta'ala ketika dia membaca ayat tersebut. Baik. Jadi ulama mengatakan kenapa dua ni tak diguna nama-nama yang lain? Sebab Allah Ta'ala menyebutkan tentang diri dia. Allah Ta'ala sendiri mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala, akan dahulukan sifat kasih sayang aku kepada hamba-Ku berbanding aku menggunakan sifat murka aku kepada hamba-Ku. Jadi bila mana Allah Ta'ala dahulukan dalam muamalat dia dengan hamba dia, hatta di dunia pun, apatah lagi di akhirat pun, Allah Ta'ala menggunakan sifat rahmat dia ini lebih awal, lebih dulu, lebih ke depan berbanding dengan Allah Ta'ala gunakan sifat keagungan, kebesaran, murka dia. Maka Allah Ta'ala dahulukan kalimah nama-nama Rahman dan Rahim ini di dalam basmalah, supaya manusia tahu bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan penyayang walaupun sebesar mana dosa yang kita buat ketika duduk atas dunia ni. Sebagaimana yang saya sebut, dosa yang dibuat oleh seorang lelaki yang membunuh 100 orang pun, walaupun dia tak sempat lagi sampai ke negeri tersebut duduk beribadat pun, dengan niat dia tersebut sudah cukup untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Itu bunuh 100 orang. Kita ni sejahat macam mana pun tak pernah bunuh orang, tapi kita hukum orang yang buat salah pada kita seolah-olah bunuh 1000 orang. Seolah-olah macam tak ada ruang dan peluang untuk orang tersebut bertaubat. Yang bunuh 100 orang, Allah Ta'ala muamalatkan dengan orang tersebut dengan Rahman dan Rahim dia, dengan kasih sayang, diberi peluang untuk orang tersebut bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini kan pula kita yang tidak ada dosa besar. Pasti Allah Ta'ala mengasihi dan menyayangi orang-orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Ini kata ulama isyarat daripada hadis qudsi, hadis yang Allah Ta'ala sendiri beri makna kepada Nabi untuk Nabi sebut. Kata Allah, ghalabat rahmati ghadabi, ataupun sabaqat rahmati ghadabi. Allah Ta'ala ni mendahulukan sifat rahmat, kasih sayang dia. Antara sifat rahmat dan kasih sayang dia ialah sabur. Sabarnya Allah Ta'ala hatta pada orang yang mensyirikkan dia di dunia ni. Tak ada Allah Ta'ala sekat rezeki, bagi juga. Padahal kalau kita ni tahu bini kita menduakan kita je, marah melampau-lampau kita. Membuat-buat apa yang kita tawar pada bini kita. Mu nak cerai kau? Mu nak aku cerai kau? Sebab apa? Kita tahu dia mendua. Allah Ta'ala tahu hamba dia yang sedang menduakan dia.
Sembah patung, sembah itu, sembah ini. Ada Allah Ta'ala sekat makan minum? Tak ada. Dibagi makan, dibagi pakai, dibagi sihat, dibagi itu, ini dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala mendahulukan sifat Rahman dan Rahim dia dalam bermuamalat dengan hamba-hamba dia ni. Banyak salah macam mana pun, aku ampunkan dosa kau. Jangan kau mensyirikkan aku, menyekutukan aku ya. Datang dalam keadaan mensyirikkan Allah Ta'ala. Syirik atas dunia, akhirnya bertaubat pada Allah Ta'ala, masuk Islam, convert Islam. Diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Tu betapa kasihnya Allah Ta'ala. So, ulama kata daripada situlah, maka kita boleh faham sedikit sebanyak Allah Ta'ala susun kalimah basmalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nak subuh dah, kena berhenti lah. Habis itu dulu Bismillahirrahmanirrahim, akan datang kita akan sambung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Last sekali tuan-tuan, ada jemaah mesej saya berkenaan dengan wakaf tuan-tuan. Saya nak sebut sikit berkenaan dengan wakaf. Saya bukan orang fiqh. Cuma saya sebut sedikit berkenaan dengan wakaf. Wakaf ni tuan-tuan, asal wakaf ialah kita menghentikan urusan harta kita. Kita ada tanah, kita ada apa? Kita ada rumah, kita ada bangunan. Bila kita wakafkan tanah, kita wakafkan bangunan, kita wakafkan apa? Rumah, maka kita menghentikan. Sebab tu wakaf ni berhenti. Kita mengaji tajwid, ni sini kena wakaf, maknanya kena berhenti. Kita memberhentikan tasarruf kita, pengurusan kita terhadap harta tersebut, dan kita serah harta tersebut tu sabilillah. Sebab tu wakaf pun boleh kita panggil, sabil pun boleh kita panggil juga. Maknanya kita serah harta tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi zahirnya pada lafaz sirah kita sebut kita serah pada siapa? Kita serah pada budak tahfiz, pada kampung tersebut, pada jemaah sekian-sekian dan sebagainya lah. Tu asal wakaf. Asal wakaf dia mestilah ain yang kekal. Asal wakaf dia adalah ain yang kekal, maknanya benda yang boleh kekal lama. Dia tak boleh benda yang tak kekal. Macam nasi, saya nak wakafkan nasi lah. Nasi esok basi lah. Dia mesti ain yang kekal. Quran contoh, boleh kita wakafkan. Buku ni tuan-tuan nak wakafkan, saya wakafkan buku ni untuk ustaz. So maknanya tuan-tuan melepaskan hak pengurusan terhadap buku tersebut untuk saya. So maknanya kita tak boleh dah nak ambil balik harta yang kita wakaf tersebut. Bila kita dah wakaf, maka kita tak boleh nak ambil balik. Baik. Kemudian bila berkembang zaman dan masa tuan-tuan, dia jadi perbincangan ulama fiqh lah. Sebab fiqh ni dia berkembang mengikut masa. Kalau dulu asalnya dia mestilah ain benda yang kekal, tanah dan sebagainya. Macam Sayyidina Umar bin Khattab, dia bertemu dengan Rasulullah, dia kata aku ada tanah Khaybar, hasil daripada harta rampasan perang ghanimah, maka dibahagi-bahagikan di kalangan tentera orang Islam. Maka kata Umar, aku dapat satu lot tanah di Khaybar. Khaybar ni perkampungan Yahudi. So macam mana aku nak buat dengan harta ni? Maka Nabi kata kalau kau nak wakafkan boleh, itu yang terbaik. Maka Umar mewakafkan tanah tersebut. Itu dulu. Bila zaman dah mula berkembang, maka dia datang perbincangan para ulama, maka ulama mengharuskan wakaf naqdi. Wakaf naqdi ni wakaf macam kita buat sekarang ni. Kita tak ada tanah, kita tak ada rumah untuk kita wakafkan, kita tak ada bangunan untuk kita wakafkan, tapi kita ada duit. Tak banyak pun, paling kurang ulama kata ada RM1 untuk kita wakafkan. Maka itu dipanggil wakaf naqdi yang diharuskan oleh ulama kontemporari sekarang ni. Wakaf naqdi ni pun perbahasan dia pecah pada dua pula. Wakaf duit, wakaf melalui duit. Itu dua benda pula. Semua saya tak nak sebut secara panjang lebar. Bila kita dah wakafkan, contoh kita wakafkan untuk surau ni dengan duit RM10, RM100, RM500, RM1000 ni untuk apa? Untuk beli batu, untuk beli simen, untuk beli apa zinc dan sebagainya. Maka bila kita dah jadikan dia tu harta wakaf, orang yang menerima tanggungjawab untuk menguruskan harta wakaf, dia mesti amanah. Dia mesti memanfaatkan harta wakaf tersebut semaksimum mungkin. Sebab orang yang mewakafkan harta ni, dia nak suruh harta ni jariah. Yang Nabi sebut tu, in qata'a amalu illa min thalath. Bila seorang tu mati, anak Adam mati, akan terputus amal dia. Amal dia mati, yang dia tinggal lagi boleh mengalir pada dia ialah satunya ialah sedekah jariyah, yang ulama kata ini wakaf.
Sedekah yang masih mengalir sampai bila-bila dia mesti dipastikan oleh orang yang menguruskan wakaf tu jariah, mesti mengalir sampai bila-bila kepada si mati. Jangan pula si mati contohnya dengan sebab harta wakaf ni, contoh saya sebut kalau kita contohnya kita ni pendosa, kita ni orang yang jauh daripada Allah, kita banyak dosa, kita bawa pahala hanya 10 katakanlah. Kita bawa pahala hanya 10, kita bawa dosa 100. Tapi kita ni ada harta wakaf. So harta wakaf kita selagi mana diguna oleh orang di atas muka dunia ni, pahala tu duduk sampai pada kita. Dengan daripada awalnya 10 saja pahala yang kita ada, mungkin disebabkan harta jariah yang kita buat, harta wakaf yang kita tinggalkan tu, bertambah-tambah pahala kita. Akhirnya nak sampai kepada kiamat, harta wakaf kita tu hancur dengan sebab kiamat, dah boleh jadi sampai ratus-ratus ribu kebajikan yang kita dapat daripada harta wakaf kita. Sebab tu orang yang diamanahkan untuk menerima harta wakaf ini mesti memastikan harta wakaf yang diwakafkan itu digunakan semaksimum mungkin. Jangan sampai si mati yang katakanlah dia asalnya mewakafkan, kemudian dia dah meninggal dengan harapan pahala duk sampai, tiba-tiba pada hari tersebut tak sampai dah pahala pada dia. Kenapa? Kerana orang sudah buang barang-barang yang dia wakafkan. Sebab tu ulama bincang barang-barang yang digunakan untuk wakaf ni. Contohlah kita nak buat bangunan surau yang baru nak dibina ni, so orang bagi duit banyak untuk wakaf pembinaan surau. Itu dibenarkan oleh ulama atas maslahah ummah yang ada di sekitar ni. Maknanya kita tak cukup dengan keluasan ni, kita perlu binaan yang lebih luas lagi. So dengan sebab maslahat tersebut, jemaah yang ramai nak buat Jumaat pula, maka syariat membenarkan kita perbesarkan. So bila kita perbesarkan satu-satu bangunan masjid ataupun surau, mesti dia perlu kepada roboh. Roboh yang asal, dinding yang asal perlu kita roboh dan sebagainya. Maka yang diroboh tu kita kena ingat, yang kita buang itu kita kena ingat dia adalah harta wakaf. Harta wakaf kita kena mesti pastikan dia tetap terus berjalan pahala kepada orang yang mewakafkan harta tersebut. So macam mana kita nak buat? Contoh, saya ambil contoh untuk mudah kita faham je. Lepas tu tuan-tuan kiaslah macam mana. Contohlah, kita ada kolah. Kita ada kolah, asal kolah yang kita ada boleh jadi 5 pipe je ada. Bila kita nak buat pembesaran bangunan, maka kita kata tak boleh dah kolah sebesar ni. Maka kita perlu kepada apa? Kepada kolah yang lebih besar, yang boleh jadi 50 pipe ada. Kemudian kita nak tarik ke belakang lagi bangunan kita. Maka kita kena pecahkan kolah. Kita kena ingat simen, bata, semua sekali pasir itu adalah harta wakaf daripada orang. So mana-mana yang hancur tersebut, selagi mana boleh kita guna semaksimumnya. Nak macam mana? Dia dah hancur dah. So kita nak bangun bangunan, dia mesti kena ada tapak kan. Tapak tu kita tutup dengan basir dulu. So ambil yang hancur-hancur tu jadikan tapak tu. Supaya simen bata kolah tadi yang kita pecahkan tu tak terbuang begitu saja, terus diambil oleh lori, dibuang di tempat pembuangan sampah. Rugi orang yang mewakafkan. Sebab orang yang mewakafkan ni, dia punya besarnya dia, mazhab kita Syafi'i, syartul waqif kanas syari'. Itu besarnya orang yang mewakaf ni. Syarat pewakaf umpama, tu ulama kata, seperti nas syarak. Maknanya dia boleh tetapkan, saya nak begini. Maknanya kena gini. Tanah saya ni, dalam seekar ni, saya nak gunakan untuk perkuburan. Dan perlu diutamakan anak beranak saya. Kena ikut syarat tu. Syarat pewakaf tu. Sebab dia macam nas syarak. Kenapa Allah Ta'ala benarkan sampai gitu sekali? Sebab Allah Ta'ala nak galakkan orang ni supaya berwakaf. Sehingga engkau boleh jadi besar. Boleh tetapkan syarat-syarat dia. Saya nak tanah 1 ekar ni, yang ditanam di sini hanyalah orang yang berjemaah di surau ni saja. Maka tak boleh. Orang yang tak berjemaah di surau ni tak boleh ditanam di situ. Ahli kampung ni sahaja. Maka tak boleh orang daripada kampung lain masuk. Itu nak beritahu besarnya orang yang mewakaf. Sebab apa? Nak memastikan pahala dia ni terus berkekalan sampai. Jadi kalau saya sebut contoh tadi macam kolah, bila kita dah hancurkan dia, kita tengok boleh guna lagi, ambil buat macam bangunan biasa pun tak apa.
Tapi tak boleh nak guna dah. Okey, boleh guna untuk apa? Boleh kita guna untuk lantai, kita tambak bawah tu untuk penuhkan kawasan bawah tu supaya apa? Supaya sebelum kita letak simen dan sebagainya, itu tuan-tuan lebih fahamlah. Maknanya ambil letak kat situ supaya apa? Supaya dia masih kekal boleh digunakan. Lebih juga, katakanlah lebih juga tak boleh guna dah juga. Katakanlah kita pun dah berlebih-lebih, maka kita boleh bagi, pindahkan daripada sini, katakanlah boleh guna lagi, pindahkan daripada sini. Dia ada tertib dia. Kalau daripada masjid, kena bawa ke masjid dulu. Kena bawa ke mana-mana masjid yang perlu, katakanlah ada bata, ada simen, ada pasir lagi, bawa ke masjid dulu. Tak boleh turun ke surau lalu. Sebab ni masjid, orang wakaf untuk masjid, so kena bawa ke masjid dulu. Masjid pun tak nak dah, tak ada dah kawasan kita masjid yang nak, baru turun kepada musalla dan surau. Musalla dan surau pun tak ada dah, semua kawasan kita lengkap semua dah. Dia akan pindah kepada ribat. Ribat di tempat budak-budak duk mengaji agama. Baru pindah turun ke turun-turun. Tak boleh orang wakaf untuk masjid kita bagi pada ribat tu. Tak boleh. Dia ada tertib dia. Last sekali tak boleh guna juga tapi masih ada nilai. Contohnya kapet ni dah lama sangat dah tapi masih ada nilai kalau kita jual dia. Bolehlah dapat RM1, RM2 katakanlah. Jual duit tersebut kita masukkan dalam tabung wakaf yang asal. Maknanya manfaat daripada pewakaf tu masih dapat. Bukan maknanya terus kita panggil lori 4 tayar ke berapa tayar. Kita panggil, angkut, terus buang di tempat pembuangan. Tu orang yang mewakafkan terputus pahala dia situ. So orang yang menguruskan wakaf, sebab tu dalam istilah fiqh dia panggil nazir. Orang yang menguruskan wakaf tu, dia mestilah orang yang faham macam mana nak mewakafkan dan dia mesti menggunakan semaksimum mungkin barang-barang yang diwakafkan tersebut supaya apa? Supaya dia pahala yang orang yang mewakafkan tersebut terus mengalir pada orang yang mewakafkan tu. Sehinggalah hancur bangunan tu. Hatta kalau hancur bangunan pun, hancur surau ni tuan-tuan, dia masih berserta surau juga. Contoh tanah yang hancur masjid, runtuh masjid tersebut, dia masih kekal sebagai masjid juga. Orang yang mewakafkan tu masih dapat pahala masjid juga. Walaupun bangunan masjid tak ada dah, pacak 4 kayu je, ke depan 2, belakang 2, dia tetap masih dikira sebagai masjid walaupun bangunan tak ada dah. Sebab apa? Pahala tu masih dapat lagi pada pewakaf. Wakaf ni memang detail tuan-tuan dan kena cermat sebab dia harta orang yang orang niat untuk pahala dia sampai sehingga hari kiamat kalau boleh, selagi mana tak musnah. Tu wakaf yang boleh saya sebut secara ringkas tuan-tuan. Secara detailnya kita kena melalui kitab fiqh sebab dia bahas satu-satu syarat pewakafnya, harta pewakafnya, ada 4 rukun tu kan. Dan setiap rukun tu pula diperincikan dengan syarat-syarat dia dan perbezaan pula di kalangan ulama. Yang jual ni pun kita ambil daripada mazhab lain. Kalau ikut Syafi'i tak boleh jual. Kalau ikut Syafi'i tak boleh jual, tapi mazhab lain kata boleh jual. Dengan jual tersebut duit kita ambil masuk dalam tabung wakaf balik. Sebab apa? Dengan sebab tu harta untuk orang yang pewakaf tu masih kekal, mengalir pada orang tersebut, masih diwakafkan di tempat yang sama juga, di surau yang sama juga, di masjid yang sama juga, tapi mungkin untuk penggunaan yang lain, pasang aircon, pasang lampu, pasang kipas dan sebagainya. Manfaat tersebut masih sampai kepada orang yang meninggal tersebut. Gitu tuan-tuan, secara ringkasnya. Wallahu a'lam. Nanti sembahyang subuh kita sini. Wallahu a'lam tuan-tuan.